Jauhi fitnah dan berbicara dengan benar. Majlis Penasihat Pakar Parti Amanah Negara MPP merafak sembah mencadangkan kepada kebawah duli-duli Raja-Raja Melayu supaya menolak sesiapa yang sabit kesalahan memfitnah oleh Mahkamah Malaysia daripada menjadi ahli-ahli eksekutif, Menteri Kabinet, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan, Kerajaan Pusat atau Kerajaan Negeri. Tindakan sebegini akan menjadi deterrent factor yang kuat untuk menunjukkan rasa benci Raja-Raja Melayu terhadap amalan memfitnah, kata Pengerusi MPP Penasihat Umum Amanah Datuk Seri Ahmad Awang dalam satu kenyataan. Beliau melahirkan kekhawatiran terhadap leluasannya gejala fitnah, label dan penghukuman sejak pembubaran Parlimen pada 10 Oktober 2022 lalu. MPP amat khawatir dan tidak senang dengan sikap dan tindakan sesetengah pihak individu dalam parti politik tertentu yang mengambil kesempatan untuk menabur fitnah, pelabelan dan hukum hakam yang boleh menyebabkan kekeliruan dan permusuhan. MPP amat cakna dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 191 dan surah An-Nisa ayat 9 yang menuntut supaya menjauhi fitnah dan berbicara dengan kata-kata yang benar, kata Ustaz Ahmad. Beliau berkata amat tidak wajar pihak yang berkenaan mengamalkan sikap akhlak tercela seperti ini. Pertama, memfitnah tokoh-tokoh saingan politik dengan tuduhan yang liar tanpa bukti. Kedua, mempertikai keislaman dan keimanan saingan politik dengan label-label seperti anti-Islam, liberal, tidak beriman dan mempromosi homoseksual. Ketiga, mengugut penyokong parti politik saingan sebagai ahli-ahli neraka. Dan keempat, memfitnah parti politik tertentu sebagai pro-komunis tanpa berani mengeluarkan bukti hatta sekalipun membuat laporan polis. Justru, menurut Ustaz Ahmad, MPP akan mengambil tindakan tegas berhubung perbuatan yang terlarang di sisi Islam ini. MPP dengan komitmen yang teguh berasaskan pegangan dan kefahaman Islam yang benar dan demi menjaga kemurnian ajaran Islam dan kemakmuran hidup beragama di negara tercinta ini menegaskan bahawa pilihan raya adalah medan demokrasi untuk membolehkan rakyat memilih pemimpin yang terbaik di kalangan pilihan-pilihan yang ada. Sewajarnya pemilihan ini berasaskan semangat fastabiqul khairat dan contestation of visions and ideas secara positif, jelasnya. MPP juga pendirian pilihan raya bukan medan untuk saling mengaibkan dan fitnah memfitnah. Perlu diingatkan seluruh manusia diikat dengan persaudaraan iman dan persaudaraan insan. Memfitnah adalah satu dosa besar, ujar beliau. Ustaz Ahmad menegaskan sebagai komitmen amanah untuk mendidik ahli-ahli parti dan seluruh rakyat Malaysia tentang kebejahatan perbuatan fitnah, maka parti tersebut akan mengambil tindakan disiplin seperti menggantung keahlian atau memecat terhadap mana-mana ahli yang sabit melakukan fitnah oleh Mahkamah Negara ini. Beliau juga menyeru seluruh pengundi agar tidak mengundi sesiapa sahaja calon pilihan raya umum ke-15 yang pernah disabitkan atas kesalahan memfitnah oleh mana-mana mahkamah di Malaysia. Bagaimanapun, beliau tetap mendoakan yang baik-baik sahaja kepada mereka yang telah terperangkap di jalan yang sesat itu. Kami mendoakan agar seluruh rakyat Malaysia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memilih pemimpin yang terbaik, berintegriti dan prihatin rakyat untuk memacu kemakmuran hidup rakyat seluruhnya. Kami juga mendoakan seluruh rakyat menjalankan tanggungjawab kenegaraan dengan tenang dan sabar. Semoga Malaysia menjadi negara yang lebih berjaya, aman dan makmur serta diridai Allah, tegas Ustaz Ahmad. Malangnya fitnah di zaman edan ini bukan hanya dilontarkan kepada individu tetapi kepada institusi Islam demi memburukkan pemimpin parti tertentu. Terkini, tabung haji difitnah kononnya memberi kontrak untuk membangunkan aplikasi T-Hijari Biz kepada syarikat Cyber Village Sdn Bhd yang didakwa diterajui oleh Tony Phua pada Disember 2019. Ketika itu beliau adalah pembantu Menteri Kewangan Lim Guan Eng, sedangkan Tony Phua sudah melepaskan pegangannya di syarikat tersebut sejak 2006 lagi. Menurut Tony Phua, Badrul Hisham Shaharin daripada Perikatan Nasional cuba menghasut orang ramai khasnya umat Islam terhadap DAP dan Pakatan Harapan. Tabung haji bukan badan berkanun persekutuan di bawah naungan Kementerian Kewangan dan kementerian itu tidak terbabit dalam urusan tabung haji semasa pentadbiran PH. Bagaimanapun, kata Tony Phua, terdapat satu pengecualian apabila Kementerian Kewangan menyuntik dana sebanyak 17.9 bilion ringgit bagi menyelamatkan tabung haji. Ketika itu, Menteri Hal Ehwal Agama ialah Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawak. T-Hijari diperkenalkan pada Februari 2020, sejurus sebelum Kerajaan Langkah Sheraton Tebuk Atap merampas kuasa dan menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan.
Untuk rekod, pada 15 Disember 2021, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Marzuq Syari mengucapkan tahniah kepada tabung haji di atas inisiatif membina aplikasi Tihjari BIS yang memudahkan majikan dan pekerja untuk simpanan haji. Portal baru Tihjari BIS ini merupakan satu kelegaan buat para majikan kerana ia membolehkan mereka melakukan urusan potongan gaji walaupun ketika bekerja di rumah. Kaki tangan yang menyimpan di akaun tabung haji juga akan berasa lebih terjamin kerana pengkreditan ke akaun tabung haji mereka kini lebih cepat dan pantas. Saya amat menghargai inisiatif TH dalam mewujudkan Tihjari BIS yang begitu besar manfaatnya kepada ummah, katanya dalam satu kenyataan. Masa itu tidak timbul soal siapa yang mendapat kontrak untuk membangunkan platform terbaru Tihjari BIS ini. Menurut sumber, tabung haji memiliki proses tender dalam sistem perolehan yang mana hanya kontraktor yang paling tinggi markah teknikalnya dan memenuhi kepentingan organisasi akan terpilih. Sehingga hari ini belum lagi kedengaran suara Menteri Agama dan timbalannya yang kedua-duanya pemimpin PAS mempertahankan tabung haji yang dahulu dipuji kerana memiliki Tihjari BIS. Jom channel bersetuju dengan Ustaz Ahmad Awang. Jauhi fitnah dan berbicara benar walaupun pahit.